Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali mengumumkan keluar dari PAS sebentar tadi. Dan bagi mendapatkan laporan selanjutnya, kita bersama wartawan Nurul Nadia Muhammad Kamaruzzaman. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Helena di studio. Sebentar tadi telah pun berlaku sidang media di Parlimen, di mana sidang media yang agak tergempar apabila Datuk Seri Muhammad Khairuddin Aman Razali yang merupakan ahli Parlimen Kuala Nerus telah pun membuat keputusan untuk mengumumkan diri keluar daripada PAS dan beliau tidak menjelaskan mengapa keputusan itu dibuat, namun apa yang diberitahu oleh beliau secara ringkasnya adalah beliau masih menyayangi PAS, namun beliau tidak menyatakan sebenarnya apa punca, cuma beliau berkongsi bahawa sukar untuk diungkapkan mengapa beliau mengambil keputusan untuk keluar daripada PAS, dan selain itu beliau juga berkata akan menyerahkan semua allowance bulanan sebagai ahli parlimen pada waktu berbaki PRU ke-15 kepada PAS sebagai memenuhi maiyah ketika bertanding pilihan raya, dan beliau juga turut mendoakan PAS juga terus maju jaya sebagai sebuah parti yang membawa agenda Islam, dan itu antara sidang media yang diadakan di Parlimen pada hari ini. Dan selain daripada sidang media pada hari ini, apa yang saya boleh kongsikan adalah mengenai sidang-sidang Parlimen yang dibahas, yang dibentangkan, dan antara soalan-soalannya adalah mengenai bagaimana berlakunya penipuan secara dalam talian apabila sebanyak yang diberitahu tadi, apabila sebanyak lebih kurang sebentar ya. Okey, 51,631 kes penipuan dalam talian dengan kerugian lebih 1.1 bilion dilaporkan dari 2019 hingga tahun lepas, dan perkara itu telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri, dan di mana beliau berkata sebanyak 18,857 kes diikuti kes pinjaman tidak wujud sebanyak 15,546, dan justru beliau berkata pelbagai usaha telah pun dilakukan untuk dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, pengoperasian dan menjalankan pendakwaan terhadap mereka yang terlibat. Usaha itu turut diperlihatkan apabila CCID Scam Response Center diwujudkan, di mana orang ramai boleh membuat panggilan untuk mendapatkan maklumat dan kesahihan mengenai panggilan yang meragukan. Dan selain itu, apa yang boleh saya kongsikan adalah Dewan Rakyat hari ini membentangkan mengenai Undang-Undang Kawalan Bekalan Pindaan 2021, di mana ia akan dibentangkan dalam masa terdekat, di mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natadinggi yang maklumkan perkara itu berkata pindaan itu merangkumi satu seksyen yang dipinda yang akan dimasukkan dalam bawah akta tersebut. Baik, sidang Dewan Rakyat juga akan membentangkan mengenai isu sebentar tadi telah membentangkan isu rumah terbengkalai, di mana Kementerian Perumahan akan memastikan khususnya golongan B40 akan menikmati skim perumahan sendiri, dan antara lain yang saya boleh kongsikan pada sidang hari ini adalah mengenai pelaksanaan gaji minimum, di mana Menteri Sumber Manusia Datuk M. Saravanan memberitahu perkara itu akan diumumkan dalam masa dekat selepas beberapa faktor diteliti bagi mengelakkan majikan mengambil kesempatan terhadap pekerja. Baik, sesi sidang Dewan Rakyat itu antara yang dibincangkan, dan ketika ini berlakunya sesi menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja melibatkan 8 kementerian, didahului dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Baik, untuk itu teruskan menonton TV bernama TV bagi untuk mengetahui lebih banyak lagi perkembangan daripada Parlimen. Untuk itu kembali kepada Helena di studio. Terima kasih Nadia, liputan langsung dari Parlimen.